Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di dalam pengajian ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita masih membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmu akidah pada bahagian yang pertama daripada kitab. Dan pada pengajian yang lepas kita telah habis membicarakan tentang sifat-sifat 20. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada situ. Maka penulis mengatakan wa annahu ta'ala hayyun 'alimun mughidun qadirun mutakallimun sami'un basir ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Kita telah sampai kepada bahagian beliau mengatakan khaliqu kulli syai', yakni Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menciptakan segala-galanya. Maka di sini maksudnya adalah segala-gala yang wujud selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah ciptaannya. Tidak ada perkara yang boleh wujud melainkan Allah yang mewujudkan. Maka tidak ada perkara yang boleh memberikan kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesan. Ini adalah daripada makna yang kita juga telah membicarakan sebelum ini. Maka kita umat Islam, akidah kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat seperti Allah maupun perbuatan seperti perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Tidak ada perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mengatakan la ilaha illallah, kita menafikan segala-galanya. Kita menafikan segala-galanya selain Allah. Yakni selain Allah tidak berkuasa. Hanya Allah ini yang maha berkuasa, maha mengetahui, maha berkehendak, maha bijaksana dan sebagainya. Maka kalimah la ilaha illallah yang dimulakan dengan penafian. Kita mengatakan tidak ada Tuhan yang melainkan Allah. Yakni secara hakikatnya tidak ada sesuatu seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang mempunyai sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah Islam ini merupakan akidah yang kukuh. Tidak ada agama seperti agama Islam. Agama Islam yang menafikan segala-galanya, yang mengatakan Allah itu satu dan Allah yang bersifat qidam dan baqa, dan dia tidak sama dengan makhluknya, dan dia tidak memerlukan kepada selainnya, dan dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Manakala selain Allah semua adalah makhluk, semua adalah ciptaan. Maka kita telah sampai kepada bahagian seterusnya. Penulis mengatakan wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim. Dan bahawasanya Allah telah menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya dan rasulnya, kepada sekalian ciptaan, li hidayatihim, bagi hidayah mereka. Yani Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana menghantar nabi-nabi dan rasul kepada manusia, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kepada kaum masing-masing. Yani sebagai misal, Allah menghantar Nabi Musa AS kepada Bani Israel dan Fir'aun, yani kaum yang tertentu. Allah menghantar Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Allah menghantar Nabi Salih AS ini kepada Samud, Nabi Hud AS ini kepada 'Ad. Ini semua disebut dalam Al-Quran. Jadi sebelum Nabi SAW, Allah menghantar para Nabi dan Rasul kepada kaum yang tertentu. Tetapi apabila datang Nabi yang lain ataupun Rasul yang lain, dia membawa syariat yang lain.
agak berbeza sedikit. Maka sekarang yang ini orang ini memerlukan untuk mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi yang datang ini. Sebab Allah menghantar Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Nabi Musa AS dan memberikan kepadanya kitab Taurat. Selepas itu ini datang Nabi Isa AS. Allah memberikan kepadanya kitab Injil. Dan ada perkara yang diperintahkan kepada Nabi Musa AS tidak diperintahkan kepada Nabi Isa AS. Yang ini dalam segi mengamalkan hukum ahkam. Jadi bezanya Nabi kita SAW dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya, Nabi-Nabi yang sebelumnya mereka dihantarkan kepada kaum yang tertentu. Manakala Nabi SAW tidak dihantar oleh Allah pada kaum Arab ini sahaja. Jadi Nabi SAW dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi semua manusia, dan juga ini kepada jin dan juga kepada malaikat. Pada sekalian yang alam, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini adalah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang ini manusia, tak kira bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa India, yang tinggal di Singapura, yang tinggal di Amerika, yang tinggal di South America, yang tinggal di Afrika, yang tinggal di Eropah, Nabi dihantar ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekalian dari manusia, dan juga ini sekalian dari jin, dan juga ulama kita mengatakan bagi malaikat sebagai satu kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penulis ini mengatakan Allah telah menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidana Muhammadan. Ya, Sayyidana maksudnya penghulu kami. Sayyid. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu anak Adam. Yani Allah memuliakan Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Maka dia adalah imam bagi sekalian yang manusia, daripada dulu yang hingga ke sekarang dan yang akan datang. Abduhu wa rasuluhu. Nabi SAW dia adalah hamba yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abd. Yang maksud daripada hamba adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Dalam segi bahasa, bila kita mengatakan abdun, yang ini maksudnya seseorang yang tidak memiliki, hatta dirinya dia tidak memiliki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menifatkan hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam abd. Di dalam surah Al-Isra sebagai misal, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksud ini daripada hamba adalah ini seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Itu hakikat. Sebab seperti mana kita mengatakan selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah yang memilih sesiapa di antara hamba-Nya menjadi nabi ataupun rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada sesiapa ini yang dia kehendaki. Apabila manusia meyakini bahawasanya dia tidak memiliki apa-apa, bahawasanya dia tidak berkuasa, segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah sampai ini kepada maqam ubudiyah. Dalam ilmu tasawuf, maqam yang paling tinggi adalah maqam ubudiyah, yakni maqam kehambaan. Ini adalah maqam yang tinggi. Dan Nabi kita SAW ini sebaik-baik yakni manusia yang telah menunjukkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan ubudiyah, yaitu keyakinan bahawasanya kita tidak memiliki apa-apa. Dan ini bukan perkara yang mudah ini bagi manusia. Sebab kebiasaan kita manusia ini, kita berbangga dengan diri kita. Ini kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang misalnya kita bangga dengan rumah kita, ada daripada kita bangga dengan kenderaan kita, ada bangga dengan kepandaian kita, dengan harta kita sebagai misal, bangga dengan keluarga dan sebagainya. Biasanya kita terpedaya dengan apa yang kita ada. Ini kelemahan manusia. Tetapi manusia yang sampai kepada maqam yang ubudiyah, dia tidak melihat apa-apa yang ada pada dirinya. Sebab dia telah sampai kepada tahap keyakinan bahawa Allah yang memiliki segala-galanya. Allahu khalaqa kulla syai'in. Allah yang menciptakan segala-galanya.
Allah yang memberikan segala-galanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memberikan kerajaan kepada sesiapa yang Kau suka, dan Kau yang menarik kerajaan daripada sesiapa yang Kau suka. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau yang memuliakan, Engkau yang menghinakan. Biyadikal khair. Di sisimu segala kebaikan. Yani segala-galanya datang daripada Allah. Kemuliaan datang daripada Allah, kehinaan datang daripada Allah. Kerajaan ini datang daripada Allah. Manusia berbangga dengan kerajaan yang dia ada. Firaun berbangga dengan kerajaan. Allah yang berikan dia kerajaan. Allah menguji. Dia menyangkakan, lihat ini kepada kerajaan aku, tidak ada Tuhan melainkan aku. Firaun mengatakan, terpedaya dengan kekayaan, dengan kerajaan. Hari ini manusia sama. Ada manusia terpedaya dengan kerajaannya, terpedaya dengan statusnya, terpedaya dengan pekerjaannya, terpedaya dengan pakaiannya dan sebagainya. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengeluarkan diri kita ini daripada terpedaya ini, supaya kita sampai ini kepada tahap ini keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan ini melainkan Allah. Yani hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Selain Allah, yang ini adalah ciptaan dan pemberian. Maka Nabi SAW telah sampai ini kepada tahap ini ubudiyah yang tinggi, keyakinan. Keyakinan ini 100% ini yakin. Ainul yakin dengan haqqul yakin. Akan yani sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala dan kewujudan ini Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini atas hakikat ini segala perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi sebagai abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi ini adalah maqam yang tinggi. Sebab di sini penulis mengatakan wa annahu ta'ala ba'atsa sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalq. Abduhu wa rasuluhu. Nabi SAW hamba Allah dan Rasul. Rasul adalah seorang yang dihantar. Asal dari perkataan Rasul adalah seseorang yang dihantar. Allah Subhanahu wa taala menghantar Rasul ini kepada kaum. Kita ada beza di antara Rasul dengan Nabi. Beza ni adalah Rasul ini dihantar. Kalau Nabi, dia tidak diperintahkan untuk tabligh. Tetapi Rasul ini dia dihantar dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum. Maka Nabi kita SAW, dia adalah Nabi dan Rasul. Sebab tiap-tiap ini Rasul adalah Nabi. Maka Rasul yang ini lebih tinggi ini daripada Nabi, mengikut kepada pendapat mu'tamad dalam akidah, dalam madhab. Yang di mana yang lebih mulia, Rasul yang ini ataupun Nabi? Kebanyakan yang ulama kita mengatakan Rasul yang ini lebih mulia. Yang ini dalam segi apa kita mengatakan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dihantar ila jami'il khalqi, kepada semua yang ini ciptaan, li hidayatihim. Ini daripada hikmah Allah menghantar nabi-nabi dan rasul. Daripada hikmah Allah menghantar nabi dan rasul untuk hidayah. Sebab manusia ini hanya dengan menggunakan akal mereka tidak akan faham ini siapa Tuhan mereka. Tidak akan faham ini apa halal dan haram. Bagaimana manusia ini dapat beriman dan dapat beramal saleh kalau sekiranya tidak ada nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka? Manusia akan hidup dalam kesesatan. Manusia mungkin sembah berhala, sembah ini batu dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantar nabi dan rasul kepada manusia, mengingatkan kepada mereka tentang Allah dan agama, bahawa Tuhan mereka adalah Allah, dan diwajibkan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Jadi nabi-nabi dihantar oleh Allah bagi hidayah kepada manusia. Maka kita juga, Nabi kita SAW dihantar kepada kita. Kalau ada orang mengatakan tapi Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, akan tetapi risalahnya sampai kepada kita melalui para ulama daripada dulu hingga ke sekarang, yang meneruskan perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah dan menyampaikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Islam sampai kepada kita.
Hari ini ajaran-ajaran Nabi SAW sampai daripada kita. Melalui ini para ulama menuliskan kitab-kitab bagaimana kita nak faham apa yang disebut oleh Nabi, bagaimana kita nak faham ini Al-Quranul Karim, bagaimana kita nak beramal, apa itu iman, dan apa itu salat, dan apa itu puasa. Segala-galanya ni alhamdulillah sampai kepada kita. Ini adalah nikmat yang besar, hidayah daripada Allah SWT. Maka apa yang wajib ini bagi kita untuk kita mempelajari apa itu iman, apa itu kewajipan kita sebagai seorang Muslim, bagaimana kita nak mengamal, apakah perkara yang diharamkan. Maka ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita taufik dapat ini kita mengamalkan, insya-Allah. Jadi pertama beliau mengatakan li hidayatihim. Ini adalah hikmah. Allah menghantar nabi-nabi dan rasul hidayah bagi manusia, wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Yani bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita sebagai seorang manusia seperti mana keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara ni Allah mengatakan ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah mengatakan, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu cinta yang ini kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka Allah yang ini akan cinta kepada kamu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menunjukkan kepada kita bagaimana apa itu akhlak, apa itu iman, apa itu amal, apa itu zikr, apa itu bacaan ini Al-Quran Karim, bagaimana nak membaca, bagaimana nak ingat kepada Allah, apa nak buat bila bangun tidur, apa nak buat bila masuk tandas, keluar tandas, bagaimana nak bercampur dengan manusia, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua menyempurnakan kehidupan manusia di dunia, dan insya-Allah dengan dia manusia akan mendapatkan kejayaan yakni di akhirat. Jadi datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmat ini bagi kita. Rahmat bagi jin, sebab jin juga diperintahkan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan saja manusia, hatta jin. Jin juga ini beriman. Ada jin yang beriman, ada jin yang tak beriman, sebab mereka mukallaf seperti kita. Dan juga Nabi dihantar ini kepada para malaikat sebagai satu kemuliaan. Walaupun malaikat ini tidak ada mukallaf, tetapi sebagai satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makhluk-makhluk ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan daripada rahmat yang Allah memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini rahmat bagi sekalian alam, bagi manusia, bagi jin, bagi malaikat, bagi binatang-binatang, bagi langit ini dan bagi bumi. Dan beliau mengatakan, "Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahiratil bahirah." Yani Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat. Yani nabi-nabi dan rasul apabila mereka sampai kepada kaum, maka kaum akan mengatakan, apakah kamu punya dalil? Maksudnya apakah yang ini dia punya evidence? Dalam bahasa Melayu apa kita panggil? Bukti. Satu orang yang datang dia mengatakan, aku adalah Nabi. Salah ya, kita cuba bayangkan. Satu orang yang datang dia mengatakan, aku adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah, ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi biasanya orang akan mengatakan? Orang mengatakan semua orang boleh mengaku Nabi, tapi apa buktinya? Apakah buktinya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabi-nabi dan rasul sesuatu yang dikenali sebagai mukjizat. Dan mukjizat ini dia adalah sesuatu yang bercanggah dengan adah. Adah maksudnya kebiasaan. Maka Firaun ini sebagai misal, bila Nabi Musa AS datang kepadanya mengatakan, aku adalah Rasulullah, aku adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk selamatkan kau daripada api neraka. Jadi Nabi Musa AS mengatakan kepada Firaun,
supaya kau lepaskan Bani Israel, jangan siksa mereka. Dan kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja Tuhan, la ilaha illallah. Firaun ini mengatakan, apa kau boleh bukti? Kau dulu tinggal ini bersama aku, Firaun mengatakan. Sebab daripada kecil, kalau kita lihat kisah Nabi Musa AS, dia tinggal dengan Firaun. Betul ke tidak? Kisah di surah Taha, mak dia letak dia bila dia bayi, letak dia atas apa, macam bakul gitu. Lepas itu letak ini atas sungai. Sungai yang dibawa ini kepada istana Firaun. Isteri yang di Firaun suka pula dengan Nabi Musa AS. Padahal Firaun mengatakan ni orang yang tak bunuh. Sebab tiap-tiap bayi Bani Israel yang ni nak kena bunuh. Ahli nujum yang mengatakan ada salah seorang anak daripada Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Dia mengatakan bunuh semua lelaki bayi pada tahun ini. Nabi Musa selamat pula. Dari hari ini anak Bani Israel bunuh dia. Tapi isteri mengatakan budak kecil, berapa kau nak bunuh dia? Lebih baik kan kita simpan dia, jadikan dia sebagai anak kita. Nampak? Akhirnya Nabi Musa AS kembali kepada Firaun yang ini mengatakan, akulah Rasulullah. Firaun mengatakan, kau ini tidakkah aku yang jaga bila kau kecil? Kau tak ingat? Firaun. Maka Nabi Musa AS mengatakan, memang betul. Akan tetapi Allah SWT telah memilih aku dan menjadikan aku minal mursalin, daripada kalangan yang Rasul. Maka Firaun mengatakan, apakah bukti kau ni Rasul? Ini kita lihat. Nampak? Semua yang orang akan tanya, hanya bukti. Apa yang ini buktinya? Maka Nabi Musa AS diberikan oleh Allah SWT beberapa mukjizat. Salah satu daripadanya tongkatnya. Dia campak jadi tongkat jadi ular. Firaun mengatakan mungkin ini sihir. Tapi sebab Firaun dia tak tahu tentang sihir. Tapi ini ular betul ini. Dia ingat ini silap mata. Dia mengatakan, aku akan datangkan dari ahli sihir kepada kau. Lihat siapa boleh benar. Dia datangkan ahli sihir. Apa jadi? Kita pendekkan kisah. Ahli sihir pun campak tongkat mereka. Tapi apabila Nabi Musa AS yang mencampak jari tongkatnya, ular itu menelan semua tongkat. Sebab ahli sihir menggunakan silap mata. Dia lihat ini ular betul. Ini bukan silap mata ini. Ini betul-betul yang ular. Ahli sihir beriman kepada Nabi Musa AS. Sebab ini mereka faham, ini mukjizat. Ini adalah perkara luar biasa. Dia tak sama dengan sihir. Dia bukan sihir. Dia bukan silap mata. Dia adalah perkara yang betul-betul. Perkara yang betul-betul yang berlaku. Jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang besar. Bukan ini sesuatu yang remeh. Yang mana menjadi bukti bahawasanya mereka adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW juga Allah memberikan mukjizat. Orang kafir Quraisy mengatakan, ya Muhammad, kalau kau betul-betul Nabi, belahkanlah kami bulan. Kalau orang biasa boleh ke belah bulan? Nak pergi bulan pun tak boleh, susah ya. Ini zaman ini 1400 tahun yang lalu. Kalau kau betul-betul jadi Nabi, belah bulan. Nabi SAW berdoa ini kepada Allah, ya Allah, belahkanlah bulan ini. Bulan terbelah. Bulan ini terbelah bukan begitu sahaja. Orang mungkin mengatakan, ini silap mata. Tapi bulan ini terbelah, dia berbeza sedikit. Dia terbelah, lepas tu dia jatuh ke bumi. Dia dah terbelah, dia jatuh ke bumi. Mereka lihat yang di bulan dengan mata kepala mereka sendiri. Sebab bulan itu betul-betul berada yang di atas bukit. Mereka lihat bulan dengan mata kepala mereka sendiri. Ini bukan sihir. Ini bukan yang silap mata. Bulan yang betul-betul yang terbelah. Ini adalah mukjizat. Sebahagian daripada mereka beriman, sebahagian daripada mereka tidak mau beriman. Allah memberikan mukjizat Al-Quran Al-Karim. Kaum Arab ini fasih dalam bahasa Arab. Tetapi apabila mereka dengar Al-Quran, mereka mengatakan ini bukan daripada manusia. Ini bukan daripada manusia. Tidak ada manusia boleh mendatangkan ayat-ayat ini seperti ini. Ini luar biasa ini. Daripada siapa yang Muhammad belajar. Sedangkan dia ummi. Dia tidak tahu baca dan tidak tahu menulis. Dan dia tidak dikenali sebagai syair. Sebagai syair. Dia hidup dengan kita 40 tahun. Dia bukan daripada kalangan yang ini penyair. Tetapi bagaimana dia mendatangkan Al-Quranul Karim. Maka mereka yakin bahawasanya ini daripada Allah. Maka di sini manusia masuk Islam berbondong-bondong. Sebab ini mereka lihat ini Rasulullah dengan sifatnya tidak pernah menipu, dikenali sebagai Shadiqul Amin. Allah menjaga mereka daripada maksiat. Mereka maksum, mempunyai sifat-sifat yang mulia. Manusia kagum dengan akhlak mereka. Maka manusia yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala berbondong-bondong.
Maka Allah memberikan Nabi dan Rasul dari mukjizat. Dan ini adalah daripada tanda bukti bahawasanya mereka dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja dakwaan. Sebab dakwaan ini ramai juga orang yang buat dakwaan. Musailimah al-Kadzdzab juga mendakwa dia seorang nabi. Jadi orang datang kepadanya mengatakan, Musailimah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat, kau apa ada mukjizat? Jadi dia pun fikir, dia mengatakan betul juga ya. Aku tak kena fikir sesuatu yang ni. Mukjizat dia mengatakan, baiklah. Aku apabila ludah kepada perigi, air dia akan naik. Jadi mereka mengatakan di sini kita ada perigi, kita ada kemarau sekarang. Jadi boleh engkau ludah ini kepada perigi ini supaya kita mendapat ini air yang banyak daripada perigi. Maka apabila dia ludah ini perigi ini, air terus jadi kering. Jadi mereka lihat ini ada masalah sikit ni, bagaimana ini orang ini mendakwa ini Nabi. Baik-baik ini air naik, air terus habis. Satu orang yang buta datang kepada dia, dikatakan kepada Musailimah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali orang buta datang, dia tiup dia mata, terus celik. Datang satu orang ini, dia bukan buta, dia rabun sikit. Dia mengatakan, anak aku yang ini sakit, dia ada mata dia macam sakit sikit. Boleh tak kau baca sesuatu? Dan tiup ini kepada mata dia. Maka dia pun yang ini baca sesuatu dan dia meniup, terus buta terus budak. Ini kisah betul. Jadi kalau kita baca tentang Musailimah al-Kadzdzab, ini daripada perkara ini ulama kita mengatakan ihana. Kita ada mukjizat, kita ada ihana. Ihana maksudnya ada sebagian orang Allah kita mengatakan menghinakan mereka. Jadi mereka mendakwa sesuatu, Allah menghinakan mereka. Begitu juga kita lihat selepas Musailimah juga ramai orang yang mendakwa Nabi. Ramai orang. Salah satu daripada ini adalah Ghulam bin Mirza Ahmad, yang di India. Dia mendakwa yang dirinya ini Nabi, dan juga yang ini Nabi Isa AS. Ini perkara yang sangat luar biasa, pelik bin ajaib. Sebab Nabi Isa AS yang ini Bani Israel. Nabi Isa AS ini asal ini daripada Bani Israel, tapi orang ini India. Dan begitu juga tiap-tiap Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar dengan bahasa kaum, tapi dia mendakwa yang ini, dia mendapat wahyu yang ini dalam bahasa Arab. Jadi ala kulli hal yang ini banyak yang ini perkara yang bercanggah, dan dengan mudah yang ini ulama-ulama kita dan orang Islam dapat mengetahui sama ada orang ini betul ke tidak betul. Tapi itu pun yang ini ada orang ini yang jahil, mungkin dia terpengaruh yang ini dengan yang ini fahaman-fahaman yang ini, golongan ini seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita insya-Allah daripada mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah matikan kita dengan husnul khatimah dan membangkitkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya hari ini lama sikit ya. Kita punya kelas zuhur saya pun dah belajar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.